إلى النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود الفطاني وإمام الغزالي شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan asal yang ketiga, bahawa engkau pandang kepada tiap-tiap anggota engkau apa yang patut bagi apa, dan kau tilik baginya apa yang dikerjakan. Maka di atas kira-kira itulah engkau peliharakan dan tangan kerana mencapai piala minuman dan mencapai buah kayu, dan demikian lagi segala anggota engkau. Maka mata sungguhnya iaitu bagi menilik kepada Rabbul Alamin, Rabbal Alamin Subhanahu. Dan tiada di dalam dua kampung kemuliaan yang terlebih daripada demikian itu. Maka sebenarlah bagi sesuatu yang dinanti dan diharapkan baginya seumpama ini karamah, bahawa memeliharakan dan menyucikan dan memuliakan dan meninggikan. Maka inilah usul yang tiga. Apabila engkau baikkan tilik padanya, adalah akan dikau bicaranya pada pasal ini. Wallahu waliyut taufiq. Ini kita sambung lagi soalan memelihara mata. Sifat insan takwa, manusia takwa. Takwa tu asal kataan waqa. Fa'il madhi dia waqa, mudhari'nya yaqi. Masdar atau waqwa atau taqwa. Jadi takwa ni diambil perkataan waqa atau yaqi, berarti memelihara, jaga-jaga, jaga bagi elok. Kalau orang buat tamrin apa agak, budak mesti pegang bila mula program, lepas habis program jangan pergi bimai bilik air pun pegang telur tu, jaga sungguh dengan pegang. Itu nak latih supaya berhati-hati sesuai apa yang disebut oleh saya. Tanya dia apa itu takwa. Kau mak kata, pernah tak kamu masuk dalam hutan berduri? Kawan tu kata pernah. Berjalan macam mana? Penuh dengan berjaga-jaga, berhati-hati. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, innamal muttaqun. Innama sumiyal muttaqun muttaqina litarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Yang dikatakan
Orang yang bertakwa itu ialah orang yang menjaga, memelihara diri dia terhadap perkara-perkara yang halal, yang tak mendatangkan mudarat. Benda halal pun dia ambil sikit ni. Pasal apa? Hazaran. Berhati-hati. Amma bihi ba'sun, takut jatuh kepada yang merosakkan. Jadi berjaga-jaga sini, kata Imam Ghazali nak lebih lengkap lagi, jaga semua anggota. Anggota-anggota ni yang terbesarnya disebut 5. Mata, lidah, mata, telinga, lidah. Kan? Lidah atau mulut. Lepas tu perut, hati dan perut. 5 ni benda besar-besar dia kata. Kalau kita boleh jaga 5 ni elok, yang lain insya-Allah elok. Ni kita bicara yang pertama pasal mata. Imam Ghazali bawa datang 3 hujah penting. Kenapa perlu jaga mata daripada yang haram dan melihat yang harus lebih-lebih yang tak ada faedah. Yang pertama dia bawa hujah Al-Quran. Arahan Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Dia bawa hujah tu. Kata oleh Muhammad kepada orang-orang yang beriman, jaga pandangan mata mereka itu. Dan jaga kemaluan mereka. Dia kata ayat ini ayat adab. Ayat adab orang beriman mesti tunduk pandangan daripada melihat wanita yang tak boleh dilihatnya, yang tak patut dilihat, dan benda-benda yang lain lah. Kan? Zalika azka lahum. Yang demikian itu dia kata menyucikan hati, membersihkan hati. Itu adab orang beriman. Inna Allah khabirun bima, makna kata bima yasna'un. Allah Ta'ala amat mengerti, dia kata. Bagi orang beriman, ayat ni cukup dah menakutkan dia dengan menjaga mata. Hujah dia kedua, dia bawa hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Inna nazrata ila mahatinil mar'at. Satu pandangan dengan melihat tempat kecantikan, tempat elok bagi seorang wanita. Tengok tubuh badan, pakaian yang tak antuang. Pandang sahmun masmumun min sihamil iblis. Dia merupakan satu panah daripada panah-panah iblis. Sampai tengok mata dia dah kena panah iblis. Kan? Maka Nabi kata faman tarakaha, siapa meninggalkan perbuatan tersebut, meninggal tak mau tengok benda-benda yang haram tadi ni, azakhallahu ta'ala ta'ma ibadah. Allah bagi dia kemanisan ibadat. Sedap beribadat. Tasurruh yang dia amat suka dan gemari. Imam Ghazali dalam komen dia hadis ni, dia kata ini bukan teori. Ini bukan semata-mata teori, tapi memang real. Memang betul, terbukti benarnya. Telah dicuba, macam kita makan ubat lah. Ubat kan, dah dicuba dulu, baru dia bawa main ubat tu. Macam kata garanti lah. Kalau Cina kata, potong jari ya. Jadi kalau kita nak kelazatan sedap dalam ibadat, manis dalam ibadat, khusyuk dalam ibadat, inilah cara dia. Pelihara mata. Mereka dah dapat benda ni, dia tak mau korbankan keseronokan ibadat dia tu dengan lepas mata ikut dah. Lepas tu dijaga mata, pelihara mata. Itu hujah yang kedua. Malam ni Imam Ghazali nak bawa hujah yang ketiga. Orang beriman 3 cukup dah. Lebih pada cukup. Orang tak beriman hang bagi 10 pun dia buat dak, buat tak dak. Tak usah nasihat, dia buat tak peduli.
Orang beriman satu hujah dah cukup. Hujah yang pertama tu pun dah kuat dah. Tanpa kuat dah. Tambah mai hujah kedua lagi kuat. Ni nak datang pula hujah yang ketiga. Imam Ghazali. Dalam musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih, kata Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali ni? Ghazali ni dia ni nama Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kali Muhammad. Dia Muhammad, bapa dia Muhammad, tok wan dia Abu Muhammad. Imam Ghazali. Di khutub. Kata Syekh Daud Al-Qatani ni dalam kitab ni kitab yang kita ni terjemahan. Kitab Minhajul Abidin Al-Ghazali diterjemah oleh Syekh Daud Al-Qatani. Kalau kita tengok muka mula-mula mukadimah kitab dia ni, dia cerita antara karamah Imam Ghazali. Dia kata karamah Imam Ghazali ni bukan masa hidup saja, bahkan lepas dia mati. Ulama Morocco seorang, ulama Morocco. Dia jahat sangka dengan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali ni bagi orang sesat, dia kata. Hadis-hadis yang tulis dalam Ihya Ulumuddin tu semua hadis palsu. Tu macam bapak lah. Yang nu bid'ah, yang ni bid'ah, yang nu tak ada, yang ni. Dia macam tu lebih kurang. Panggil ni kan baru panggil lama dah. Itu satu hari dia ada pondok dah. Dia panggil nak murid dia semua berimpun. Hampa dia kata kutip kitab Imam Ghazali. Nak murid dia kutip tu. Kutip tinggi kutip tu. Tinggi. Berlambak nak bakar. Esok kita bakar. Malam tu dia bermimpi. Berjumpa dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali mengadu. Laki-laki ni kata aku tipu. Aku dusta. Aku tahu. Dia tuduh aku macam tu. Kalau betul lah tuduhan dia, aku minta ampunlah kepada Allah. Tapi kalau dia fitnah aku minta dihabas. Minta didera. Maka dia bawa kitab Ihya Ulumuddin dia serah kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah serah kepada Abu Bakar. Belah kanan, di belakang dia ada 5 berat bekas pukulan. Yang dipukul oleh Rasulullah dalam mimpi. Itu karamah, kata karamah Imam Ghazali. Dia alim usuluddin dan fiqh. Ilmu alat, ilmu nahwu, saraf apa semua. Sejak akhir-akhir itu apabila saya cerita dah malam kan, cerita pagi tadi ya. Cerita macam mana dia semayang dia jadi imam abang dia, Imam Ahmad. Kan? Mufarakah dia. Dia mengadu kat mak dia. Dia kata mufarakah saya. Maka Imam Ahmad kata macam mana semayang belakang dia mak. Saya nampak darah belakang dia penuh. Rupanya ketika itu dia tengah mengarang, dia duduk tengah karang kitab fiqh berkaitan dengan apa nama haid. Jadi dia teringat masa temayang, teringat Allah tajalli belakang dia, dilihat oleh abang dia. Itu mula dia mengubah hidup dia dengan mendalami ilmu tasawuf Imam Ghazali. Dia ni tak ada ilmu yang dia tak faham. Semua ilmu dia hafal. Dia ni satu hari katanya pencuri masuk rumah dia. Guru saya cerita lah. Pencuri masuk rumah dia. Pencuri masuk, dia kata kat pencuri, nak ambil apa? Ambil. Apa nak ambil? Tolong jangan ambil kitab aku. Pencuri tanya, pasal apa tak boleh ambil kitab? Dah lah ambil kitab. Aku nak belajar macam mana? Kitab tak ada. Pencuri kata, ulama apa? Ilmu duduk kat kitab. Ulama yang sebenar ilmu duduk kat dada. Dia kata gitu. Pencuri pun hebat. Sejak pada tu Imam Ghazali hafal semua kitab. Hebat Imam Ghazali ni. Kitab terakhir ni lah kitab Minhajul Abidin, kitab dia yang terakhir.
Dan dalam mukadimah kitab ni dia mengaku dia tak pernah dapat ilham sehebat ketika mengarang kitab, sehebat mengarang kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Tok Guru pesan jangan tinggal Minhajul Abidin. Baca sampai mati. Jadi dia menghidupkan jiwa kita. Tunjuk jalan macam mana manhaj perjalanan kita dalam beribadat kepada Allah, menempuh pancaroba itu dan ini. Minhajul Abidin jadi ubat, jadi penawar. Kan? Dia. Jadi asal ketiga bahawa Imam Ghazali kata pasal apa kita nak jaga mata. Kita tiga-tiga ni kalau kita betul-betul jaga mata kita. Yang ketiga dia kata bahawa engkau pandang. Pandang dengan mata hati. Dia panggil nazar. Pilih dengan mata hati. Pandang. Syuhud. Apa dia juga. Kepada tiap-tiap anggota engkau apa yang patut bagi apa. Pandang anggota kita patut bagi apa. Apa yang sepatutnya dia buat. Tangan nak buat apa. Mata nak buat apa. Telinga nak buat apa. Lidah nak buat apa. Bila soalan ni, makna kata kita ditanya. Berarti bukan takat tangan, mata, kepala, seluruh badan kita. Seluruh anggota kita. Allah dah sebut untuk apa kamu dijadikan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah sendiri bagi tahu tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat padaku. Al-isbatu ba'dan nafi li'ifadati hasrin. Isbat yang datang lepas nafi. Gunanya untuk faedah pengkhususan. Ayat ni ada nafi, ada isbat. Mana ayat nafi? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu ayat nafi. Mana isbat? Illa liya'budun. Kan banyak ayat bentuk macam tu. La ilaha. Itu nafi. Illa Allah isbat. Wa ma arsalnaka. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad. Itu ayat nafi. Illa rahmatan lil alamin. Itu isbat. Banyak ayat bentuk macam tu. Nafi dulu, kemudian isbat. Apa guna? Apa faedah ayat itu dibentuk begitu rupa? Kata ulama, al-isbatu ba'dan nafi. Isbat yang datang lepas nafi. Mula-mula dia nafi, lepas nafi dia isbat. Itu makna isbat yang datang lepas nafi. Untuk apa? Li'ifadati hasrid, supaya memberi faedah kepada pengkhususan. Ayat itu nak habaq khusus. Contoh, orang tanya kita, hang ada isteri tak? Aku tak ada isteri. Itu nafi kan? Melainkan seorang. Nak isteri aku seorang lah. Ya. Hang ada isteri tak? Ada. Ada tu mungkin 2, mungkin 3. Tak ada isteri. Nafi ya. Bukan dia tak ada isteri. Lepas nafi tu melainkan. Melainkan seorang. Nak habaq memang seorang betul ya isteri dia. Tak ada 2, tak ada 3. Faham tak? La ilaha. Tiada Tuhan. Illa Allah. Melainkan Allah. Nah, dia semata-mata Allah. Khusus. Semata-mata Allah. Faham tak? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidak kujadikan jin dan manusia. Illa liya'budun, melainkan untuk beribadat. Makna kita ni Allah jadikan semata-mata untuk ibadat, bukan untuk tujuan lain. Untuk ibadat apa dah? Buat apa pun, bercakap untuk ibadat, makan untuk ibadat, berjalan untuk ibadat, tidur untuk ibadat. Semua ini untuk ibadat. Apa dia ibadat? Kata Abul Ala Al-Maududi, al-inqiyadu li hukmihi subhanahu. Berpegang teguh dengan hukum Allah. Ma'al ridwan nafsi,
disertakan dengan redha nafsu, redha hati. Jadi kita kena jadikan semua ibadat. Makan ibadat, melihat ibadat, mendengar ibadat, bercakap ibadat, mandi ibadat, tidur ibadat, masuk jamban ibadat, keluar jamban ibadat. Allah tak izin kita buat tanpa ibadat. Semua sekali. Kan? Tapi macam mana cara dia? Kita mengaji, kita jumpa lah. Ni kitab Sayyidul Salikin buku 2. Dia cerita kenuri macam mana jadi ibadat, bekerja macam mana jadi ibadat, rumah tangga macam mana jadi ibadat. Kan? Semua sekali lah. Masuk jamban, keluar jamban, nak tidur, nak makan, semua mesti jadi ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya tu. Bahawa engkau pandang pada tiap-tiap anggota engkau apa yang patut bagi apa. Hampa faham je dah. Jika buat pasal tu. Apa di Tok Guru? Apa yang patut bagi apa? Saya pun tak tahu dah. Dia passion bahasa dia macam tu. Bahawa engkau pandang pada tiap-tiap anggota. Semua anggota. Mata, kepala, telinga. Ya. Apa yang patut bagi apa? Apa benda dia patut bagi apa? Mata patut untuk apa? Telinga patut untuk apa? Kaki patut untuk apa? Tangan patut untuk apa? Yang patut ni yang layak, yang sepatutnya. Makna yang senangnya untuk apa Allah jadikan semua anggota ni? Adakah Allah bagi mata untuk melihat maksiat? Allah bagi mulut untuk mengumpat, memfitnah. Allah bagi kaki nak pergi jalan tempat ni, tak tahu arah. Untuk apa Allah jadikan semua ni? Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak pun jadikan manusia melainkan untuk ibadat. Tu kena jaga sikit ayat tu. Lil tu liya'budun, tu bukan lam ta'lil, li ta'lil. Lil akhibah kata Tok Guru. Kalau li ta'lil itu macam Tuhan ambil faedah. Dia bercangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi tu. Masuk qiyamuhu ta'ala binafsihi, makna kata berdiri Allah dengan sendiri, berdiri. Allah tidak berkehendak kepada fa'il, Allah tidak berkehendak pada hukum. Tuhan tidak berhajat kepada penciptaan. Kan? Bukan dia tak ni. Dia jadikan makhluk, bukan dia berhajat makhluk sembah dia. Makhluk tak sembah pun tak apa. Makhluk sembah Allah, kembali faedah tu pada hamba, bukan kembali pada Allah. Allah tak ambil faedah. Lepas panggil lil akhibah. Sebab itu kita tengok seluruh kota kita yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ni sesuai untuk ibadat. Sesuai. Tak ada makhluk macam kita. Ibadat. Sebut manusia ni, hang Cina ke, Hindu ke, Eskimo ke, Jerman ke, semua boleh baca Quran. Semua boleh, tak kira bangsa. Bayangkan kalau makna kita nak suruh kebau, lembu baca Quran. Manusia boleh. Lidah dia tu. Apa lagi ibadat? Sembahyang. Lendir. Tak kira bangsa apa. Kalau kita pergi Mekah, semua bangsa ada. Mau sembahyang elok. Cuba suruh kambing sembahyang. Takbir angkat tangan dua, terpelanti belakang. Allah. Makhluk lain tak boleh. Yang dinamakan manusia memang Tuhan cipta macam tu. Penciptaan ni bukan sia-sia, supaya kita boleh buat ibadat. Hingga kita tidak akan boleh memberi sebarang alasan kenapa tak beribadat di dunia dulu. Kenapa tak ikut hukum Tuhan? Kita ni Tuhan cipta memang sesuai untuk ibadat. Allah tundukkan dunia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan apa saja di dunia ni untuk kamu.
Pernah tanya tak? Ayam untuk kita, lembu untuk kita, itik untuk kita, ikan untuk kita, beras untuk kita, padi untuk kita, semua untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Pernah tanya tak? Kamu untuk siapa? Yang kita ni untuk siapa? Kita untuk Allah lah. Allah jadikan untuk beribadat kepada Allah sebab kita hamba bagi Allah. Itu mana apa yang patut bagi apa? Itu kan cerita ada. Apa yang patut bagi apa? Payah ni. Nak faham apa patut apa bagi apa. Dan engkau tilik bagi apa yang dikerjakan. Tiliklah. Kamu buat apa? Lidah buat apa? Telinga buat apa? Kaki buat apa? Tangan buat apa? Tuhan jadikan supaya kamu ibadat kat dia. Kamu lawan dia, buat maksiat kat dia. Oh, jadi aku bagi tangan kat hang. Hang nak lawan aku balik. Kerajaan bagi pistol kat polis. Untuk apa? Untuk pertahankan diri, jaga keselamatan. Dia bawa pistol pergi merompak. Polis merompak. Patut tak? Tak patut lah. Oh, polis kat askar merompak, mampuslah kita. Itu bagi salah guna, penyalahgunaan. Salah guna senjata. Orang bagi apa jawab? Pergi merompak. Tak betul lah tu. Tuhan bagi mata kita semua. So, orang ibadat. Hampa pergi salah guna. Jenuh jawab. Apa alasan kau? Aku tak tahu. Mana boleh tak tahu? Boleh jawab tak? Aku tak tahu pun mata ni kena tengok Quran. Aku ingat kena tengok paha betina. Jawab. Jenuh. Malaikat dia bagi pulang ajar mampu. Apa ini? Ya kan apa pasal? Sekira-kira tak ada hujah depan Allah Ta'ala. Tak boleh bagi alasan apa. Allah bagi. Allah tuan. Kita pergi tengok orang buta. Punya payah nak hidup, nak berjalan. Oh, pakai. Tak terasakan nikmat mata ni. Nikmat mata, nikmat. Saya tengok satu tu, dia tak ada kaki. Dia jalan dengan tangan. Bergolek dengan badan. Dia berhantar main dalam Facebook. Saya singgah semayang di masjid Kampung Keramat di Kuala Lumpur. Sehingga nak semayang. Saya sampai awal nak rehat sikit. Nak semayang. Lepas saya tengok ada satu orang. Dia main dengan basikal. Basikal tu dia kayuh dengan tangan. Kan basikal orang cacat kan. Dia kayuh dengan tangan. Kaki dia pendek. Jingkai. Tengok dia parking basikal dia tepi kolah tu kan. Nak ambil uduk lah. Punya seksa lah tu. Ambil uduk saya berjalan. Dia berjalan dengan tangan. Tergantung kaki dia. Duduk sah depan. Buat sunat satu. Baca Quran pula. Entara nak semayang. Saya golek kepala tengok dia. Dia tanya. Rumah dia 3 kilometer daripada masjid. Bayang waktu tak ada tinggal. Allah. Kata malu. Kita malu. Allah bagi macam tu kat orang ni, dia hebat. Itu dia. Kita tak teringin nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kan. Yang lengkap Tuhan bagi kita macam-macam. Kau tilik apa yang dikerjakan, apa yang kita buat selama Allah. Adakah kaki ni kita guna untuk pergi masjid, mata guna tengok Quran, dengar guna dengar nasihat agama, kuliah agama. Seluruh anggota kita ni kita guna dengan jalan yang betul. Maka di atas kira-kira itulah engkau peliharakan. Bila kita faham Allah cipta seluruh anggota ni untuk apa, kita buat untuk tu lah. Kita faham untuk ibadat. Kaki berjalanlah ke masjid. Mata tengoklah apa Quran, tengok pelajaran agama apa semua. Mulut bercakap memberi nasihat. Telinga semua kita guna. Itu dia. Ya. Imam Ghazali ni. Maka kata Imam Ghazali,
maka di atas kekera itulah engkau peliharakan. Maka kaki bagi berjalan di dalam mahligainya. Kaki kita ni besok nak berjalan di kebun-kebun syurga. Allah janji, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Allah janji. Allah ampun dosa kamu orang berjuang Islam. Allah masuk ke syurga yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai. Hei, tak boleh nak bayang, tak tahu. Nabi kata, bila Nabi balik pada Mi'raj, Nabi kata tak boleh nak cerita. Satu suasana yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah terfikir di hati. Tok Guru lah cerita di syurga tu ada pokok juga macam kita sini. Ada pokok kayu. Tapi dia bukan macam sini. Kita di sini, buah di atas, akak di bawah. Nak ambil buah kena panjat. Kena kait. Sana terbalik, akak di atas, buah di bawah. Buah tu macam mana aku tak tahu lagu tu. Nak makan tahu kecil dah. Takkan duduk ragas pokok. Air sungai di sini, air atas turun bawah. Di sini bawah naik ke atas. Aku tak kerti. Tak faham. Tapi nikmat yang tak boleh nak dibayangkan. Tak boleh langsung. Cuma Imam Ghazali cerita, kaki ini dijadikan oleh Allah untuk berjalan-jalan besok di kebun-kebun syurga. Layakkah kaki yang berjalan tempat maksiat nak pergi berjalan di kebun syurga di akhirat besok? Tentu tak layak, tak patut. Kaki yang pergi masjid, kaki yang pergi berjihad, kaki yang pergi mengaji, berjalan pergi mengaji, yang ni baru layak. Pergi syurga, masuk berjalan-jalan di kebun syurga. Fikir ni nak berjalan kebun syurga, di dunia ni aku berjalan tempat merapu. Dia main fikir benda tu. Kita akan jaga elok-eloklah kaki kita. Tu kaki. Dan tangan kerana mencapai piala minuman. Suap minuman. Minum di sana, makan di sana. Tak kencing, tak berak. Pasal apa? Sana ada jamban. Ada tak dengar hadis di syurga ada jamban? Mana ada? Dia makan punya wangi ya tak tahu, aku pun tak tahu. Nak buat macam mana? Nak bayar lagu mana kita pun tak kerti. Bukan jenuh kita nak tanam pokok apa, pudera melanda baru dapat buah dah. Teringat nak makan ada dah. Teringat nak minum ada. Minuman tu duduk dalam jug, piala. Bidadari main layan kita. Bidadari. Macam mana bidadari, aku pun tak tahu nak abang. Tak boleh nak bayar lah. Dan mencapai buah kayu. Di syurga esok nak petik buah kayu di syurga. Tangan duk pegang benda maksiat ni, boleh ke pegang buah kayu di syurga esok? Fikir benda-benda macam tu. Dia main fikir elok lah tu. Kan? Dan demikian lagi segala anggota engkau, anggota yang lain. Di antaranya, maka mata sungguhnya iaitu bagi menilik kepada Rabbal Alamin. Nak melihat wajah Allah. Mata melihat wajah Allah. Macam mana cara melihat? Allah alam. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kata Nabi. Kamu tak dapat melihat Allah melainkan setelah kamu mati. Nak tengok Allah, aku duduk di syurga. Bukan Tuhan duduk di syurga. Kita tu duduk di syurga baru boleh melihat Tuhan. Baru dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Layakkah mata duk tengok benda pelik-pelik, nak tengok wajah Allah? Tak ada siapa habuan melihat Allah ketika hidup melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda saja dapat melihat Allah Ta'ala. Katanya nikmat melihat wajah Allah
Tak boleh pukul yang parah. Nikmat syurga dia jadi kecil. Nikmat melihat wajah Allah tu, itu yang terbesar sekali yang Allah bagi. Mengikutlah makna kata kemuliaan masing-masing. Para nabi-nabi dapat melihat Allah setiap masa dan ketika. Ada yang dapat melihat sebulan sekali, dapat melihat sehari sekali. Macam-macam ikut kategori masing-masing lah kemuliaan yang Allah bagi pada masing-masing. Nah. Dan tiada di dalam dua kampung kemuliaan yang terlebih dan besar, yang lebih dan lebih besar daripada demikian itu, dapat melihat wajah Allah tu. Tak ada lah kemuliaan di dunia, dua kampung ni, kampung dunia atau kampung akhirat. Tak ada boleh nak banding lah. Kehebatan dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Sebab itu ahli sufi, mereka betul-betul rindukan Allah, nak bertemu Allah, nak melihat Allah. Maka mereka ini berpantang sungguh mata mereka daripada melihat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman tu bersangatanlah kasih mereka itu akan Allah. Bila kasih, dia rindu. Dia memang macam tu. Bila kita kasih sesuatu, dia memang rindu nak jumpa. Kita kasih anak, rindu nak jumpa anak. Kasih isteri, rindu nak jumpa isteri. Kasih kepada Allah, rindu nak jumpa Allah. Nak jumpa Allah ni macam mana? Al-mautu jisrul habibi ilal habib, kata Allah. Mati itu, maut itu jambatan kekasih untuk bertemu kekasih. Kena mati. Sebab itu sahabat dididik oleh Nabi, mereka cinta syahid. Allah pun sebut, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah kasih kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Saffan. Dia sebut jihad, perang. Perang ni mati ya, ingat mati ya. Bila mati dapat jumpa Tuhan. Itu sahabat-sahabat Nabi orang dulu. Mereka kuat berjihad kerana nak bertemu dengan Allah, sebab mereka dah sampai tahap kasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kata ahli sufi ni lembek lah. Hebat-hebat semua. Tok Guru saya baca. Tok Guru Ustaz Bakar. Tapi saya cari sampai sekarang tak jumpa. Kok ada jumpa siapa biasa duduk pondok. Dia baca kitab Sirajut Talibin. Sirajut Talibin ni syarah Minhajul Abidin, Syekh Dahlan. Dia baca syarah tu. Saya mengaji seorang dengan dia. Mula-mula mengaji 10 orang di kamp tahanan. Dia jadi 10 budak hitam. Nombor 39, nombor 38. Lalu aku seorang tinggal. Pakat lari seorang habis. Nombor tinggal saya seorang. Saya mengaji berdua dengan dia. Dia tengah duk baca syarah tu, dia cerita pasal ahli sufi ni dah. Dalam perang Uhud. Dia sebut nama sahabat tu, ahli sufa. Nabi tanya sahabat, nampak tak si Fulan bin Fulan? Ada sahabat kata nampak, ada sahabat kata tak nampak. Nabi suruh cari. Dan Nabi cari, terus cari, dia cari. Sahabat cari. Cari-cari jumpa, dia dah mati syahid. Panggil Nabi, Nabi pergi mayat dia tu. Pergi dia berdebu. Tambun dengan debu. Nabi sapu-sapu debu dia. Kemudian Nabi buka jubah dia. Di perut dia ni, diikat dengan batu. Ambil kain, ikat dengan batu. Sahabat dia bagi tahu 3 hari dia tak makan. Ketika perut dia lapar tu, masa itulah berlaku perang Uhud. Dia keluar daripada masjid Nabi itu dalam keadaan kelaparan. Nak tahan lapar tu, diikat dengan batu. Itu ahli sufah, ahli sufi. Kuat jihad mereka itu. Itu dia. Kita bukan ahli sufi, ahli kopi. Kita kopi, teh, boleh ya. Roti canai. 3 tu, apa?
Tak ada orang boleh buat kerja, tak larat. Kena ada juga. Kan? Jadi Allah Ta'ala bagi melihat wajah Allah. Itulah kemuliaan yang paling tinggi di dua kampung. Kampung dunia dan kampung akhirat. Tak ada kemuliaan lebih tinggi daripada itu. Bahagialah mereka di sana. Kita pun mudah-mudahan. Jadi antara cara nak dapat ni, pelihara mata kita. Pelihara anggota kita. Gunakan sepenuhnya untuk Allah. Untuk beribadat kepada Allah. InsyaAllah Allah akan campak perasaan makrifah dan kasih kepada Allah. Yang campak perasaan kasih itu Allah sendiri. Kan? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kan? Allah mencintai mereka, mereka pun kasih kepada Allah. Itu dia. Jaga mata. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka sebenarlah bagi suatu yang dinanti dan diharapkan baginya. Jadi orang yang mengharap benda ni, dia kena berjihad lah, jaga mata. Ingat Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, fa'innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Apa makna? Fa'innal makarima, sesungguhnya kemuliaan. Kita menuntut kemuliaan. Antara kemuliaan kita tuntut nak melihat Allah. Ala hasabil makarih, sekira-kira kebencian. Mata ni suka tengok rata ceruk. Tu. Jangan tengok sana sini. Lagi tinggi cita-cita kita, kemuliaan yang kita tuntut hingga dapat melihat Allah. Lagi kuat jihad kita menahan nafsu kita daripada melihat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kelazatan, kesedapan itu ikut kadar belanja. Nak makan sedap, belanja kena banyak. Tidak? Hampir kedai toyam, nak makan sedap, banyaklah kena keluar duit. Ikan siakap, kan? Udang goreng, goreng apa tu, tak lagi sotong lagi. Kena banyak lah, kena RM100. Hang bawa RM10. Dia tarik dengan roti bakar jawab lah. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kelazatan itu atas kadar belanja. Belanja banyak, sedaplah makan. Belanja sikit, tak sedap sampai taruh mana. Kalau RM1, nasi kuah taruh atas, ikan tak. Makan nasi dengan kuah je lah. RM1. Itulah dia. Lepas tu ayak sejuk. Ayak mineral. Ayak ni, ayak pipe. Ayak mineral pun RM1 lah. Payah. Ni nak makan sedap, belanja kena banyak. Nak duduk sedap di syurga, nak melihat Allah, nak tengok bidadari, kena pantang mata, jangan tengok maksiat. Jaga. Itu dia. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan diharapkan baginya seumpama ini karamah, kemuliaan. Nak mencapai kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, kena berjuang sungguh-sungguh. Dia panggil jihadun nafs. Nafsu memanglah, kita ada bini rumah, bini kita tak cantik, bini orang cantik. Ini biasalah nafsu. Satu nafsu, satu iblis. Tok guru saya kata, paksu dengan pakleh. Satu paksu, nafsu. Iblis pakleh. Nafsu dengan pakleh. Jaga elok. Kentua dua ni juga haru biru. Bukan kentua tu, yang seorang tu. Yang seorang tu teruk juga lah. Yang seorang tu lah. Dia satu hari dia pusing. Semalam dia habisin. Kita telah buat keputusan, bincang semua. Dia buat Mbak Sabu semua dah bincang.
Habib Abdal apabila pemberitaan interview, kita akan mesyuarat nak bincang dulu nak macam mana. Tak tahu hari ni dah saya tak kata pun. La ilaha kan Tuhan ni aku biru tu. Dia nyanyuk yang dia bagi kira apa? Dia nyanyuk dah. Orang umur 80 pun nyanyuk, dia 95. Mana tak nyanyuk? La ilaha Allah. Aku biru dia tapi percaya kat dia. Aku pelik sungguh empat. Dekat ulama tak mau percaya. Dia percaya dekat ni dek kita tu. Ilah. Apa nama? Duk apa nama? Aku biru betul. Kan? Nah, jadi diharapkan baginya seumpama ini karamah. Bahawa orang yang mengharapkan karamah kemuliaan ni memeliharakan dan menyucikan. Pelihara mata, cuci mata. Jangan duk tengok benda yang diharam oleh Allah. Kotak mata kita tu. Di akhirat tak dapat melihat Allah. Di dunia tak dapat tengok Quran. Tak dapat tengok. Tak boleh nak tengok. Main masjid, main dengar kuliah. Cari tiang, sadar ujung. Kan? Kita duk bagi semangat kat dia kat masjid. Balik ni baca Quran. Dia balik-balik pegang Quran dulu. Baru nak buka. Gedengung, gedegang. TV. Apa tu, Mat? Gusti ayah weh. Gusti. Setan main kipas. Tahu kipas? Dia bara kan, bara sate kan. Sate ni, kalau dia ada bara, kita kipas ni macam mana? Dia tak kira lah kipas jenis ni ke, ataupun kipas tu ke, kipas tangan tu. Kenapa dia menyala? Sebab ada bara. Kita dah ada bara di api, teringin nak tengok Gusti. Boleh main kipas lalu. Jadi Pak Deh ni membak. Dia kata, Quran bila-bila boleh baca. Gusti, malam ni terlepas, minggu depan. dia pandai je. Haram jadah kata. Pandai mengajar. Kita berkata, ya juga. Habis boleh ke dia. Habis. Aku biru betul. Aku biru. Tu kena jaga betul lah. Dia suruh pelihara elok-elok. Cuci elok-elok. Dan muliakan mata kita ni. Muliakan dia. Ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Muliakan dia. Jangan hina dia. Dengan bagi melihat sana, melihat sini. Macam mana memuliakan mata? Tengoklah benda yang Tuhan suruh tengok. Kita tengok Quran, cara mulia mata. Tengok kitab, cara mulia mata. Tengok jalan pergi kerja, mulia mata. Kita kena pada tempat dia. Itu cara memuliakan dia. Ya. Dan meninggikan. Kita angkat. Dia punya kemuliaan tu bagi tinggi. Kan? Tengok benda yang sepatutnya. InsyaAllah di akhirat besok dapat melihat Allah Ta'ala. Kita angkat derajat mata kita tu. Jangan jatuhkan derajat dia. Bila melihat maksiat, kita jatuhkan derajat mata kita. Kan? Kita tengok benda yang bagus-bagus ni, dia angkat mata kita tu. Maka inilah usul yang 3. Ulang-ulanglah 3 ni. Ingat selalu. Kan? Ingat selalu ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim tu. Ingat. Kan? Ingat lagi satu hadis Nabi pandang pada wanita ni panah beracun daripada iblis. Nabi kata kalau siapa dah sanggup tinggal benda ni, Allah bagi dia kelazatan ibadat. Keseronokan dalam ibadat, kemanisan ibadat. Kita nak manis ibadat. Benda manis, benda sedap, makan banyak tak? Kita kena banyak ibadat. Sebab perjalanan jauh. Kita nak jalan jauh. Nak pergi mana? Mana boleh sikit-sikit. Kalau kita pergi Buai, kita bawa lah RM10. Nak pergi Kuala Lumpur 3 hari, takkan RM10 cukup. Nak pergi Mekah 44 hari, pergi buat kerja haji. Mana boleh sekali 100-200 balik kurang 5,000.
lagi jauh perjalanan, lagi banyak persiapan pernah ada, belanjaan. Lagi lama masa, lagi banyak kena bekal. Kita ni agak jauh mana nak mati ni? Jauh yang tak boleh disukat dengan kilometer. Masa yang tak boleh disukat dengan hari, tahun dan sebagainya. Pi tak balik-balik dah. Mana cukup bekalan sikit-sikit. Bekalan banyak. Macam kita nak makan banyak lah. Mesti sedap. Tak sedap makan banyak je mana. Kalau makan, kita makan banyak. Ibadat kita kalau sedap, lazat, tentu kita akan buat banyak. Nak sedap, jaga mata. Tu dia punya formula dia itu ya. Dan memang betul, tepat. Bukan satu teori semata-mata, tapi memang telah dipraktikkan. Memang itulah hasil dia. Jangan harap makna kata kita nak dapat kelazatan ibadat, dalam masa yang sama kita nak dapat kelazatan dunia. Tak boleh. Kena korban satu. Korban kelazatan dunia, baru dapat kelazatan akhirat. Kelazatan ibadat. Dia panggil bahasa ekonomi kos lepas. Kos lepas tau. Saya ada duit RM2. Nak beli seorang abang ke? Nak minum teh tarik. Hang beli seorang abang, tak boleh beli teh tarik. Hang order teh tarik, seorang abang tak ada. Pilih sudah tu. Hang ambil akhirat, hang kena tolak dunia, letak dunia ke tepisan. Hang ambil dunia, hang terpaksa membelakangkan akhirat. Imam Ghazali kata dunia akhirat ni ibarat masyrik dan maghrib. Masyrik ni matahari naik sana. Maghrib ni belakang matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Kita menghadap dunia, kita terpaksa membelakangkan akhirat. Kita pilih kelazatan dunia, kita tak dapat kelazatan akhirat. Kita nak kelazatan akhirat, terpaksa kita korbankan kelazatan dunia. Pilih salah satu. Wal akhiratu khairun wa abqa, Allah kata. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Pilihlah. Makna kata yang kekal daripada yang binasa. Kan? Itu orang cerdik. Pilih yang binasa, orang bodoh. Pilih yang kekal. Kan? Jadi kata Imam Ghazali, inilah 3 hujah dia. Ya, apabila engkau baikkan tilik padanya, tilik elok, perhati elok, faham elok 3 hujah ni, memadalah akan dikau. Cukuplah. Tak usah siapa main tembak lah. Jadi apa PhD hadis ke apa, tutup tembak lah. Pengaruh kita. Kita telah mempunyai keyakinan yang cukup kuat. Biar bila dia berkata apa? Berkata gunung, kata gunung, tak apa. Aku yakin dengan Imam Ghazali. Aku yakin dengan hujah-hujah Al-Ghazali. Ya. Saya pergi Mekah dulu. Saya pergi Mekah. Saya jumpa satu orang. Orang ni, dia badan dia lebih kurang saya yang kecil. Saya pun bukan pandai sangat cakap Arab. Cakap broken Arab lah dengan dia. Dia faham, aku faham jadi ya. Akhirnya, dia bagi tahu saya, dia daripada Iran. Dia orang Iran. Tapi saya tengok orang Iran, besar-besar. Besar ni ya. Dia besar-besar, dia tinggi. Dia pakai jubah, bukan kalau putih, kalau macam tu. Kalau macam ni sikit, macam tu. Dia besar-besar, dia tinggi. Tapi yang ni pakai jubah putih, kecil macam saya. Jadi serban pun tak macam Iran. Iran dia pakai serban, nampak ni. Nampak jambu dia sikit ni. Yang ni macam kita ni. Saya kata tak macam Iran yang aku tengok tu. Saya tanya dia, wilayah mana? Dia kata Naisabur. Dengar Naisabur? Saya kata Naisabur? Yang kata. Saya kata kena ada Imam Ghazali. Dia kata itu Imam Kabir.
Oh, dia kata Imam Ghazali bukan Syiah. Dia ahli sunnah wal jamaah. Dia ni pun ahli sunnah wal jamaah. Di Iran bukan semua Syiah. Ada juga ahli sunnah. Dia mazhab Syafi'i. Oh, kan? Saya cakaplah kat dia. Saya ni memanglah. Saya masa saya mengaji pondok dulu, saya mengaji kitab Imam Ghazali. Saya sebutlah kitab Imam Ghazali. Antaranya Minhajul Abidin ni. Kan? Lepas tu saya sekarang duduk mengajar di masjid di Malaysia. Saya baca kitab Imam Ghazali. Dia peluk saya lah. Saya kata kat dia, di Malaysia apa ramai juga orang cari Imam Ghazali. Tapi jumpa Islam Hadari. Masa tu bukan Islam Hadari kan. Dia apa pedih. Apa dia Islam Hadari dia pun tak tahu. Imam Ghazali dia ahli sunnah macam mana? Dia bukan Syiah. Dia bukan Syiah. Dia fiqh Syafi'i. Akidah dia ikat Maturidi. Cuma dia fiqh dia sikit lah. Dia fiqh dia bab ayat. Dia lebih cenderung pada Imam Maliki. Imam Malik dia kata kalau ayat tu tak berubah warna, ayat tu makna kata ayat mutlak. Kita ada ayat dua kuala lah, ayat mustakmal kan. Tapi bagi Imam Ghazali dia cerita juga, tapi bagi dia lebih cenderung kepada mazhab Maliki dalam bab ayat. Tapi yang lain semua ikut Syafi'i. Tapi nakbaknya dia iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia bukan Syiah. Imam Ghazali. Dia cari Al-Ghazali Al-Syafi'i, jumpa Al-Hadari. Maka inilah usul yang 3. Apabila engkau baikkan tilik padanya, memadalah akan dikau, mencukupilah bicaranya pada pasal ini. Dalam bab mata ni, kalau 3 ni kita dah tilik elok-elok, cukup dah. Memadai dah. Komplit dah. Boleh dah kita berpegang. Kita bukan nak berhujah, nak bertengkar, berkelahi dengan siapa. Kita nak beramal, nak jaga mata kita. Jadi kalau mata kita lihat apa semua, ambil kitab, ulang baca 3 ni. Dia sebagai makna kata di antara kita faham, yang keduanya keberkatan Imam Ghazali. Dengan berkat Imam Ghazali tu kita boleh jaga dan pelihara mata kita. Tu ilmu. Dulu dengan la beza. La ni dia bercakap boleh berhujah. Pang. Ilmu dulu kita mengaji, kita faham, kita boleh beramal. Boleh beramal biar nak tu. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarah. Ilmu tak diamal macam pokok tak ada buah. Pokok banyak, buah tak ada. Penuh pokok durian, satu pun tak berbuah. Menyemak kebun. Lihat. Kitab penuh. Pakai seluar pendek minggu. Tak pakai. Lihat. Kita bukan rasa hebat dengan ilmu dia, title PhD dia. Kita kagum dengan amalan dia tu. Tu yang kita kagum. Wallahu wali taufik. Walau bagaimanapun Imam Ghazali kata bermula Allah lah wali taufik. Wali ni pelindung, Tuhan yang melindungi kita, yang beri rahmat kepada kita, yang beri taufik kepada kita, kekuatan untuk memelihara kita daripada melihat yang haram dan melihat yang sia-sia. Wallahu alam. Al-Fatihah. Lepas ni Al-Farusani fil uzunain. Nak jaga 2 telinga pula. Baik mata, telinga.